Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, pertama sekali kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita diberikan kelapangan masa, masih berada dalam keadaan kesihatan dan afiat daripada Tuhan Subhanahu wa ta'ala untuk bersama kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita. Dan oleh kerana kita berada dalam tempoh PKP, maka kita mengadakan tajuk yang umum dalam setiap kali kuliah kita secara 2 bulanan. Dan kuliah kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, merupakan sambungan daripada kuliah kita pada 2 minggu yang lepas dan juga merupakan majlis khatam penamat pada malam ini berkenaan dengan sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekhil Allamah Ad-Doktor Abdul Razak Al-Badar Hafizahullahu Ta'ala, yang mana tajuk kitab tersebut adalah Ad-Du'a'ul Ladzi La Yurad, doa yang tidak ditolak. Ad-Du'a'u Alladzi La Yurad, doa-doa yang tidak ditolak. Baik, jadi kita nak berikan ruang terlebih dahulu supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita di Facebook ini yang hadir menonton. Maka saya galakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sedang menonton pada saat ini untuk sharekan video ini seluasnya di laman Facebook masing-masing atau di mana grup-grup kumpulan yang kita sertai, ataupun boleh juga di dalam laman-laman WhatsApp yang kita ada. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua yang kongsikan kuliah kita pada malam ini, dan juga kepada semua yang hadir menonton saya ucapkan barakallahu fikum. Semoga kita mendapat manfaat yang luas pada majlis ilmu kita pada malam ini insya-Allah taala. Baik. Jadi oleh kerana telah ramai yang hadir menonton perbahasan kita pada malam ini, maka saya nak terus memulakan perbahasan ad-du'a'u alladzi la yurad, doa-doa yang tidak ditolak. Dan majlis kita pada malam ini merupakan majlis penamat ataupun majlis khatam, dan kita akan pergi kepada al-amrus sabi', iaitu perkara yang ketujuh, iaitu kaedah ataupun teras dalam berdoa sehingga menjadikan doa seseorang itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu kata penulis kitab hafizahullahu ta'ala, al-bada'atu, saya minta maaf, al-buda'atu bihamdillahi wa tamjidihi summa salatu ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla ad-du'a, iaitu antara teras ataupun ciri-ciri untuk kita menjadikan doa kita ini mustajab, diterima dan tidak ditolak. Perkara yang ketujuh adalah kita memulakan doa kita dengan ucapan Alhamdulillah terlebih dahulu. Dalam erti kata, kita memulakan doa kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan Allah, serta kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita berdoa. Ini asas. Ini adalah asas. Jadi seseorang yang ingin berdoa, dia jangan terus, ya Allah,
kau berilah kesihatan kepadaku. Jangan terus meminta sedemikian. Ataupun, ya Allah, berilah rezeki kepadaku. Tetapi sepatutnya dia dituntut untuk memulakan doanya dengan memuji Allah terlebih dahulu. Kemudiannya dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia berdoa. Ada sebuah riwayat daripada Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajila hadha. Thumma da'ahu faqala lahu idza shalla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbih 'azza wa jalla was-thana'i 'alayhi thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa'. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Abi Dawud, yang membawa maksud, kata Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa dalam keadaan dia tidak memuji Allah terlebih dahulu. Kemudian lelaki itu tidak pula dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam serta-merta mengucapkan ajila hadza, si fulan ini telah gopoh gapah dalam berdoa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil lelaki ini. Maka ini fiqh Nabi. Nabi kalau melihat sesuatu perbuatan yang dirasakan oleh baginda tidak betul dan dirasakan tidak tepat, maka Nabi kebiasaannya akan memanggil untuk memperbetulkan. Ini fiqh Nabi. Dan ini manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berbeza dengan sebahagian kita pada hari ini, bila nampak orang lain buat kesalahan, perkara yang tidak betul, bukan dia nak panggil orang itu untuk dia tegur dan dia betulkan, tidak. Tetapi kita lebih memilih untuk menceritakan secara viral di Facebook, di Twitter, di media-media sosial. Lalu kita pun tularkan kisah tersebut. Kita kata si fulan telah melakukan perbuatan begini dan begini, sedangkan sepatutnya dia buat begini dan begini. Kenapa kita ceritakan kepada publik, sedangkan sepatutnya yang paling utama kita betulkan adalah individu itu terlebih dahulu? Ramai dari kalangan kita dia nak mengubah tetapi dengan cara yang salah. Kita diajar untuk mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya buat diri kamu pada pribadi Rasulullah terdapat contoh teladan yang terbaik. Nabi kita apabila melihat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, Nabi akan panggil dan Nabi tegur serta-merta, dan kesalahan itu berjaya diperbetulkan. Tetapi kita apabila melihat kesalahan di hadapan mata kita, kita tidak mahu menegur. Sebaliknya kita memilih untuk mengata di belakang, ataupun kita memilih untuk menularkan di media sosial. Ini kesilapan. Sehingga bila masyarakat kita nak menjadi betul, kalau cara pembetulan kita sebegini sikapnya. Jadi oleh kerana itu kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar seorang lelaki berdoa tetapi tidak memulakan doa dengan selawat dan tidak memulakan sebelumnya dengan memuji Tuhan Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kata ajila hadza, si fulan ini telah gopoh gapah. Maka Nabi memanggil lelaki tersebut. Lalu Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih azza wa jalla was-sana'i alaihi. Apabila salah seorang kamu berdoa, maka hendaklah dia memulakan doanya dengan memuji Allah dan juga summa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u ba'du bima syaa. Kemudian selepas daripada itu dia boleh berdoa dan meminta apa sahaja yang dia kehendaki. Sebagai contoh, saya ambil contoh mudah. Kita masuk ke dalam masjid, keluar daripada masjid ada doanya. Dan mudah-mudahan dalam masa yang terdekat Allah merezekikan kepada kita salat
di masjid sebagaimana sebelum-sebelum ini, insya-Allah. Dan kita nak masuk ke dalam masjid, doanya adalah Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Dan kalau kita keluar daripada masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang pertama tadi nak masuk masjid. Jadi tak memadai bagi kita ini untuk terus masuk masjid Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Tidak. Tetapi kita masuk masjid dan kita meraihkan adab kemustajaban doa. Maka kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Baca dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memadai. Boleh sahaja nak panjang macam imam selalu baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, sebagai contoh. Jadi kita nak mulakan doa kita, puji Allah terlebih dahulu. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Di sini adab dan kategori kita ini dalam berdoa. Baik. Fal akmalu lil muslim, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu ta'ala, yang paling sempurna bagi seorang muslim itu, idza syara'a fid du'ai ay yuqaddima baina yaday du'aihi sana'allahi wa tamjidahu wa hamdahu subhanahu wa ta'ala, thumma yusanni bis salati was salami ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'da dhalika wa yas'alu rabbahu bima ahabba. Dia kata yang paling sempurna, bukanlah wajib berdoa sedemikian, bukanlah maknanya kalau kita doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik tidak mustajab. Tetapi yang paling sempurna sekali, sekiranya kita nak berdoa, kita dahulukan doa kita dengan puji Allah dan kemudiannya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah kita meminta apa sahaja yang kita mahukan. Jelas. Kemudian kita pergi kepada noktah yang berikutnya, al-amru tsamin, iaitu perkara yang ke-8. Antara adab dan tuntutan utama dalam doa, yang ke-8 adalah at-taubatu wal istighfaru baina yadayid du'a. Bertaubat dan beristighfar sebelum kita ini berdoa. Kita tahu nak mencapai dan menggapai kemustajaban doa, seseorang itu hendaklah meminta kepada Allah dalam keadaan dirinya bersih. Sebab itu kita lihat orang-orang saleh doanya mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya mustajab. Para ulama doa mereka mustajab. Kerana apa? Kerana mereka berdoa dengan kebersihan jiwa. Jantung hati mereka bersih, jiwa mereka bersih, bukan semata bersih luaran daripada kotoran, tetapi bersih dalaman daripada maksiat dan dosa. Kita tahu bahawasanya dosa manusia ini datang daripada dua faktor. Yang pertama disebut sebagai syubuhat, iaitu perkara-perkara syubhah. Dan yang keduanya disebut sebagai asyahawat, iaitu perkara-perkara maksiat yang terasnya adalah hawa nafsu. Jadi oleh kerana itu kita bersihkan diri kita ini daripada syubhah, seperti khurafat, seperti tahayul, seperti syirik, seperti bid'ah, dan bersihkan diri kita ini daripada syahwah dengan maksiat yang dilakukan oleh keseluruhan anggota badan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah pelihara seluruh jasad kita ini daripada maksiat. Allahumma amin. Kata penulis kitab, fa inna adh-dhunuba minal mawani' wal hawajiz al-mu'athirah ala ijabati du'a. Sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan merupakan antara penghalang-penghalang yang memberi kesan terhadap kemustajaban doa kita. Dalam erti kata kita tertanya, mengapa apa yang kita ini minta tetapi dirasakan kita masih belum dapat? Sebaliknya kita boleh bermuhasabah. Bagaimanakah kedudukan diri kita dengan maksiat? Adakah sambil kita berdoa, sambil kita bermaksiat? Bagaimana doa ini ingin mustajab? Kita ingat, apabila
seorang lelaki diceritakan oleh Nabi SAW bahawasanya baginda mengatakan ada seorang lelaki pada zaman dahulu yang mana dia bermusafir panjang. Sedangkan kita tahu doa orang yang musafir ini adalah mustajab. Sebahagian ada riwayat daripada Nabi SAW, antara doa yang tidak ditolak adalah da'watul musafir, doa orang yang bermusafir. Lagi panjang permusafirannya, lagi jauh perjalanannya, lagi mustajab doanya. Dan baginda ceritakan lelaki ini yutirus safar, panjang dia punya permusafirannya. Ash'atha aghbar, pakaiannya lusuh, kusut masai. Aghbar, rambutnya kusut masai. Maknanya, ataupun kita katakan rambutnya kusut masai, pakaiannya dianggap sebagai penuh dengan debu dan habuk kerana permusafiran yang terlalu panjang. Ash'atha aghbar, rambut kusut, pakaiannya dipenuhi dengan debu-debu. Yamuddu yadaihi ila sama, dia menadah kedua tangannya ke langit. Maknanya dia mengangkat kedua tangannya meminta. Ini doa, dan kita dah sebutkan sebelum ini pada perbahasan yang ke-6 bahawasanya antara faktor doa mustajab adalah dengan kita menadah kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semasa berdoa. Yamuddu yadaihi ila sama, dan kita lelaki itu tadi mengangkat kedua tangannya menuju ke langit. Ya Rab, Ya Rab, dan dia menyeru Allah dengan panggilan wahai Tuhan, wahai Tuhan. Kemudian baginda mengatakan wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Dalam keadaan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dibesarkan dengan dimasukkan ke dalam badannya dengan benda-benda haram. Wa ghuziya bil haram. Lalu Nabi SAW mengatakan fa anna yustajabu lidzalik. Macam manakah doanya ingin dimustajabkan? Anna ni boleh jadi maksudnya kaifa. Maka bagaimanakah doanya ingin dimustajabkan? Maka kita nak teliti dan perhati hadirin dan hadirat. Antara faktor doa tidak mustajab adalah kerana maksiat yang seseorang itu lakukan. Jadi sebab itu kita kena sentiasa sebelum dan sesudah kita berdoa, sertakan dengan istighfar, sertakan dengan taubat. Kita lihat pada zaman salafus salih, daripada zaman Umar ibn Abdul Aziz, apabila berlakunya gempa bumi pada zaman beliau rahimahullahu ta'ala, segera beliau mengutuskan surat kepada gubernur-gubernur di kawasan-kawasan di bawah jajahan takluk beliau, mengajak rakyat supaya rakyat ini bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mendirikan salat, seterusnya membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, telah kami zalimi diri kami dengan maksiat. Rabbana zalamna anfusana, dan sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan kasih serta sayang dan kasihan kepada kami, nescaya kami akan tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Jadi oleh kerana itu, inilah pemerintah yang hakiki. Apabila berlaku musibah, berlaku bencana, berlaku kesusahan dan kesulitan, kita mengajak rakyat kembali kepada Allah. Tetapi mengajak rakyat kembali kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Ini yang dilakukan pada zaman Nabi SAW juga. Kalau ketika mana kemarau panjang, dingin, diminta doa ataupun salat al-istisqa, salat kepada Allah semoga Allah menurunkan hujan. Ketika keadaan begitu kemarau panjang, telah lama tidak hujan dan seumpamanya, maka dia ajak rakyat untuk bersama istighfar, taubat kepada Allah. Sebahagian didahulukan dengan berpuasa, didahulukan dengan memakai pakaian yang penuh kezuhudan dan kerendahan jiwa. Jadi barulah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teras dan asas dalam doa, dahulukan dengan istighfar, dengan taubat.
kita mulakan astaghfirullah, 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 kemudian mintalah kepada Allah apa yang kita hajati. Kemudian selepas daripada doa juga, kita pun istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, 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 supaya dengan pengharapan kita dapat orang kata apa, memustajabkan doa kita itu tadi. Hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah, dahulu semasa saya belajar, guru saya ada menyebutkan kenapa setiap sekali selepas salat kita dituntut untuk zikir pertama yang Rasulullah ajar kita ini untuk kita baca selepas salat adalah istighfar. Jadi sebab itu orang yang selesai mendirikan salat, zikir pertama yang sepatutnya dia baca yang menempati sunnah Nabi SAW adalah istighfar. Selepas sahaja Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia lakukan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Maka kata guru saya tersebut, kerana supaya dalam salat kita sebentar tadi yang kita lakukan, ia penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidakkhusyukan, penuh dengan segala kelemahan kita sebagai insan, maka kita akhiri salat kita dengan istighfar. Semoga Allah memberi pengampunan terhadap segala kekurangan dan orang kata khusyukan kita di dalam salat kita tersebut. Samalah dengan apa-apa sahaja ibadah sekalipun. Doa adalah ibadat. Maka kita akhiri doa kita dan kita mulakan doa kita ini dengan istighfar kepada Allah, maka ia akan menjadi mustajab. Ada sebuah kata-kata daripada seorang salaf yang dinukilkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, la tastabti'anna al-ijabata idza da'auta wa qad sadatta turuqaha bidzunub. Janganlah kamu menganggap lambat kemustajaban doa kamu apabila kamu berdoa, sedangkan kamu telah menutup jalan-jalan kemustajaban doa itu dengan maksiat. Jangan kamu anggap lambat, atau jangan kamu menganggap lambatnya doa aku dimustajabkan. La tastabti'anna al-ijabata idza da'auta, jangan kamu menganggap lambat doa kamu dimustajabkan apabila kamu berdoa. Wa qad sadatta turuqaha bidzunub, sedangkan awak sendiri yang telah menutup jalan-jalan kemustajaban itu dengan doa yang kamu lakukan. Kata penulis kitab, walihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullaha wa yatubu ilaihi fil yawmi 100 marrah. Oleh kerana itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya di dalam sehari sebanyak 100 kali, bahkan lebih daripada itu pun. Wa yahussu ummatahu ala dhalik, dan baginda menggalakkan umatnya untuk melakukan perkara yang sama. Fayaqul alaihi salatu wassalam, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa innani atubu fil yawmi ilaihi 100 marrah. Wahai sekalian manusia, wahai orang ramai, taubatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku ini bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi kita amalkan zikir astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan kita bacanya sebanyak 100 kali dalam sehari. Fayambaghi 'alal mu'mini an-nasihi li nafsihi ay yukthira min al-istighfari wat taubati ma'al iqrari wal i'tirafi bil-dhanbi wan nadami 'alayhi wal 'azmi 'ala 'adami al-'audati ilayhi la siyama baina yaday du'aihi لربه عز وجل فإن ذلك سبب لتوبة الله عليه وأدعى لإجابة دعائه وإعطائه سؤله. Yang membawa maksud, dituntut bagi setiap mukmin untuk dia memperbanyakkan istighfar dan taubat dalam keadaan dia mengakui serta mengiktiraf dosa-dosanya dan menyesal terhadap dosanya, dan dia berazam untuk dia tidak mengulangi kembali dosa yang telah dia lakukan. Lebih-lebih lagi ketika dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana hal itu merupakan salah satu sebab mustajabnya doanya apabila dia berdoa. Baik,
Kemudian kita nak pergi kepada noktah yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Al-amru tasi', perkara yang ke-9. Al-ilhahu fid du'ai wa adamu isti'jalil ijabah. Kita ini berdoa dengan penuh kerendahan, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa atau dengan nada suara yang perlahan, serta kita tidak gopoh-gapah untuk mendapatkan kemustajaban. Ini yang saya sebutkan sebelum ini. Doa hendaklah dilakukan dengan suara yang rendah, dengan penuh kerendahan jiwa. Kita tidak berdoa dengan terpekik lolong atau menjerit-jerit apabila kita berdoa, kerana kita sedang meminta kepada Allah yang Maha mendengar. Sebab itu kita gunakan istilah dalam doa ni adalah munajat. Kita tidak menggunakan istilah munadat. Kerana apa? Kerana munajat adalah kita menyeru kepada yang dekat. Munajat itu maksud munajat adalah menyeru kepada yang dekat. Tetapi munadat adalah panggilan seruan merujuk kepada yang jauh. Kepada Allah kita kata munajat. Jadi oleh kerana itu, kerana Allah Maha dekat, disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku wahai Muhammad bertanyakan kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi apabila kita nak berdoa kepada Allah yang Maha dekat, kita berdoa dengan penuh kerendahan jiwa dan suara. Yang ni penting. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu sampai tak didengari, tidak. Kita pertengahan. Wabtaghi baina dzalika sabila. Maka kita cari yang pertengahan. Dan kemudian kita tidak gopoh-gapah dalam mengharapkan kemustajaban. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dimustajabkan doa setiap daripada kamu selama mana dia tidak gopoh. Lalu Rasulullah mengatakan gopoh dalam erti kata dia mengatakan, sesungguhnya aku ini telah berdoa kepada Tuhanku, namun dia tidak mustajabkan doaku. Perkataan sebegini, aku dah doa tapi doa aku Allah tak mustajabkan. Perkataan sebegini hakikatnya faktor doa tidak mustajab. Kerana ia menggambarkan individu yang berdoa ini sebagai gopoh-gapah, dia nak cepat. Sedangkan kita tahu bahawasanya Allah bukan memberi kepada kita apa yang kita nak. Setiap apa yang kita nak lalu kita dapat. Tidak sebegitu, bukan hakikatnya begitu. Tetapi Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita perlu. Jadi ini yang ramai kita terlepas pandang. Macam kita selalu sebut, ramai orang nak kepada kekayaan, ramai orang nak kepada harta benda, tetapi dia lupa di sebalik kekayaan ramai yang kaya tetapi dalam hidupnya penuh ketakutan. Sebab itu kita katakan, apa yang kita nak sebenarnya? Adakah kita nak kaya ataupun kita nak ketenangan dalam hidup? Ada orang dia suka apabila harta bendanya banyak. Dia suka apabila duitnya banyak. Dia suka apabila barang kemasnya begitu banyak. Nilaiannya begitu tinggi. Tetapi apabila dia keluar sahaja daripada rumah, katakan balik kampung, maka dia jadi takut. Alamak, duit kita tinggal banyak di rumah, barang kemas tinggal banyak di rumah, takut pencuri masuk dan seumpama. Akhirnya pergi sana pun tak tenang, duk gaduh kelam kabut nak balik cepat ke rumah kerana takut barangan hilang. Jadi apa erti hidup sebegini? Lebih baik kita pergi ke mana-mana dengan penuh keselesaan, ketenangan dan tawakul, penyerahan diri yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak apa sebenarnya? Adakah kita nak ketenangan dalam hidup atau kita nak kekayaan tetapi penuh dengan kerisauan dan ketidaktenangan? Jadi sebab itu bukan semestinya Allah memberi kepada kita apa yang kita mahu, tetapi Allah memberikan kepada kita apa yang kita perlu berdasarkan sifat Allah Alim dan juga Hakim.
innallaha kana aliman hakimah. Allah maha alim, maha mengetahui dan maha bijaksana dalam setiap tindak tanduk yang dia lakukan. Famin adabid du'a'il azimah al-ilhahu bit-talab wa takrarud du'a wa mudawamatu su'al ma'a taharril awqat al-fadilah. Faman admana qara'al abwab aw syakka ay yuftaha lahu. Yang membawa maksud antara adab kita ini dalam berdoa adalah kita meminta dengan penuh kerendahan jiwa. Kita mengulang-ulang doa dan permintaan kepada Allah. Berterusan kita dalam meminta tanpa jemu dan sentiasa kita sangka baik dengan Tuhan. Kita mencari waktu-waktu yang afdal untuk kita berdoa. Dan sesungguhnya faman admana qara'al abwab awshaka ayyuftaha lahu. Siapa yang sentiasa mengetuk pintu, sudah pastilah orang di dalam dan di sebalik pintu akan lebih mudah untuk membuka pintu tersebut. Bayangkan kalau kita berada di luar pintu, kita ketuk pintu satu kali, ketuk lagi, akhirnya orang tu akan buka juga sebab kita dah selalu sangat ketuk pintu. Maka kalaulah demikian keadaannya, kita minta berterusan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari tidak jemu minta, ya Allah berikanlah negara kita ini selamat daripada wabak pandemik Covid ini. Jauhkan semua kita ini, keluarga kita, kenalan kita daripada dijangkiti Covid dan seumpamanya. Hari-hari kita berdoa dengan penuh kesungguhan, penuh kerendahan jiwa kepada Tuhan, maka sudah pasti Allah akan mustajabkan. Maka kita lihat di sini kata penulis kitab, wa man ta'ammala du'a ulil albab fi khawatim surah Ali Imran kaifa annahum a'adu qaul rabbana 5 marrat fi du'aihim faja'a fi khitamiha qauluhu azza wa jalla fastajaba lahum rabbuhum. Kita tengok dalam surah Ali Imran pada penghujung-penghujung ayat tersebut, yang mana mereka berdoa kepada Allah dengan seruan Rabbana Rabbana, Tuhan kami Tuhan kami. Jadi kita rujuk balik ke dalam surah Ali Imran dan kita lihat bagaimana mereka berdoa dengan mengulang kali sebutan wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, Rabbana Rabbana Rabbana. Maka akhirnya di hujung sekali Allah mengatakan fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka memustajabkan doa mereka. Dan kemudian kata penulis kitab, wa yanbaghi lil 'abdi alla yasta'jil al ijabah, dituntut bagi seseorang hamba itu untuk dia tidak gopoh-gapah mengharapkan kemustajaban yang segera di dalam doanya. Fa inna isti'jal al ijabati afatun min al afati allati tamna'u tarattuba athari du'ai alaih, yang mana kerana sesungguhnya gopoh-gapahnya kita dalam mengharapkan kemustajaban doa adalah merupakan salah satu faktor terhalangnya doa mustajab. Jadi oleh kerana itu kita elakkan daripada gopoh-gapah dalam berdoa. Kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita ingin pergi kepada al-amru al-ashir. Al-amru al-ashir, noktah yang ke-10. Kita nak pergi kepada noktah yang ke-10. Noktah yang ke-10 ini yang merujuk kepada bagaimana nak mendapatkan doa yang tidak ditolak. Bagaimana ingin mendapatkan doa yang mustajab. Maka disebut oleh penulis kitab kita ini hafizahullahu ta'ala, ay yajma'a fi du'aihi bainar raghbati war rahbah. Seseorang yang berdoa itu menghimpunkan dalam doanya antara dua sifat. Yang pertama penuh pengharapan dan yang kedua penuh kerisauan. Ar-raghbatu war-rahbah, dia berharap semoga Allah menerimanya amalan yang dia lakukan, dan dia khawatir sekiranya Allah tidak menerimanya. Dan khawatir di sini bukanlah makna dia su'zon, tidak, tapi dia rasa risau. Inilah kerisauan seorang hamba, ini biasa berlaku. Allah terima ke tidak doa ini, Allah terima atau tidak amalan ini. Dan kita tahu, dahulu pada kuliah kita pada 2 minggu yang lepas, saya telah menceritakan doa yang dibaca oleh 3 orang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dirakamkan di dalam surah Al-Anbiya, iaitulah pertamanya Nabi Allah Ayyub alaihi salam, yang keduanya Nabi Allah Yunus alaihi salam,
Dan yang ketiganya adalah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nabi Ayyub berdoa dengan sebutan wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayyub ketika dia menyeru, nampak, iznada rabbahu anni massani ad-dur, bahawasanya sesungguhnya aku ini telah ditimpa kemudaratan, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari kalangan yang penyayang. Jadi kita katakan Allah sambung dengan katanya fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Kami mustajabkan doanya dan kami angkat segala kemudaratan yang berada pada jasad dan tubuh badannya itu. Kemudian Nabi Allah Yunus pula, Allah rakamkan kisahnya di dalam Al-Quran. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Yang membawa maksud apa? Dan ingatlah kepada Zannun, iaitu Yunus alaihi salam, إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, ketika dia pergi beredar dari kaumnya dalam keadaan marah. فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ, dia menyangka yang Allah tidak mampu mengambil tindakan ke atasnya. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, lalu dia berdoa dalam kegelapan-kegelapan. Maka dia mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain daripadamu ya Allah, maha suci kamu, subhanaka inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diriku. Dan Nabi Allah Zakaria, selepas Nabi Yunus mengatakan sedemikian, Allah rakamkan fastajabna lahu wa anjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah, kami mustajabkan doanya dan kami selamatkan dia daripada kesukaran yang dia lalui. Demikianlah caranya kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi Allah Zakaria, wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Tuhan, jangan kau biarkan aku bersendirian, sedangkan kau adalah sebaik-baik pemberi waris. Kerana dia tidak ada zuriat. Lalu Allah mustajabkan doanya, wa aslahna lahu zawjah, kata Allah, kami kami perelokkan keadaan isterinya, rahim isterinya. Kemudian Allah mengatakan wa wahabna lahu Yahya, dan kami kurniakan kepadanya Yahya. Dan ketiga-tiga nabi ini doa mereka mustajab bukan semata kerana mereka nabi. Kerana kalau itulah menjadi faktornya, nescaya kita ini tidak mustajab doa kita kerana kita bukan nabi. Tetapi di penghujung ayat Allah memberitahu mengapa doa mereka ini mustajab, yang mana ciri-ciri berikut tidak semestinya hanya ada pada mereka sahaja, tetapi juga boleh dilakukan oleh semua kita ini, baik lelaki, baik perempuan, baik tua, baik muda, siapa sahaja kita boleh mendapat ciri-ciri kemustajaban doa yang berikut. Apa dia kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90? Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka ini sentiasa bersegera dalam melakukan kebaikan. Yang ini bukan para nabi je boleh buat, kita pun boleh buat. Bersegera kita dalam melakukan kebaikan. Nak dapat doa mustajab, segera melakukan kebaikan. Masuk sahaja waktu, segera mendirikan salat. Masuk sahaja orang kata bulan Ramadan, segera kita melakukan kebajikan dan ketaatan. Maka masuk sahaja bulan Syawal, segera kita nak melakukan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Jadi bagi yang belum lagi, mungkin kita masih ada kesempatan malam ini, mungkin sekiranya saya tidak silap malam yang ke-23 Syawal dan seumpamanya, masih ada lagi ruang untuk kita melakukannya, insya-Allah. Baik. Jadi mereka bersegera melakukan kebaikan, dan kata Allah wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh ketakutan, penuh harap dan penuh rasa khawatir. Dia harap apa? Dia berharap agar Allah menerimanya, dan dia berasa khawatir Allah tidak menerimanya. Itulah sikap seorang mukmin. Dia terbang kepada Allah dengan dua sayap ini, ar-raghbatu war-rahbah, beribadat dengan penuh rasa pengharapan, dan dia khawatir sekiranya Allah tidak
memustajabkan atau menerima pengamalannya. Kita lihat apa yang dilakukan di sini. Kata penulis kitab hafizahullahu taala, wa mithluhu ma jaa fi du'ai Khalilir Rahman Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam, indama amarahu Allah azza wa jalla ay yabniya baitallahil haram, fakana alaihi salatu wassalam yad'u rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Contohnya adalah seperti yang disebut oleh Khalilur Rahman, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam, ketika mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membina Baitullah, untuk membina Kaabah pada zaman baginda alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Allah Ibrahim melakukan ibadah tersebut, membina Baitullah. Ini ibadah. Kerana apa ia ibadah? Kerana ia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja perbuatan, apa sahaja ucapan yang diperintahkan oleh Allah, lalu kita melakukan amalan tersebut ataupun mengucapkan perkataan tersebut, maka hakikatnya kita sedang melakukan ibadat. Kerana Allah tidak akan memerintahkan kita melakukan sesuatu melainkan perkara itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kita dengannya Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu, hadirin dan hadirat, kita lihat setelah Nabi Ibrahim AS melakukan ibadat yang dia diperintahkannya ini, iaitu membina Baitullahil Haram, maka sesudah daripada dia beribadah, maka dia berdoa kepada Allah dengan doa yang dirakamkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadat yang telah kami lakukan ini, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita ni, kalau kita nak tengok orang yang telah melakukan sumbangan pada agama pun, dia rasa risau dan dia berdoa semoga Allah terima doa dia. Jadi kita, apakah kita punya sumbangan kepada agama? Apakah ibadat yang telah kita lakukan? Apakah arahan Allah yang telah kita patuhi? Dan setelah kita salat, setelah kita puasa, setelah kita istighfar, setelah kita zakat, setelah kita mengerjakan haji, setelah kita membaca Quran, setelah kita zikrullah dan doa, kita mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan, terimalah segala amalan yang telah kami lakukan, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha penyayang. Jadi inilah yang diajar oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hatta walaupun kita dah banyak beramal sekalipun, jangan terus yakin amalan itu diterima, tetapi kita berdoalah kepada Allah dengan penuh pengharapan, dan kita berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut ianya ditolak dan tidak diterima. Lalu kita memperbanyakkan doa seperti Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian noktah yang berikutnya dalam memastikan kemustajaban doa kita ini, hadirin dan hadirat, Al-Amrul Hadi Ashar adalah At-Tawassulu Lillahi Subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidi. Kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, dengan sifatnya, dan juga dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, hadirin dan hadirat, apakah dianya definisi tawassul? Tawassul ini hakikatnya terkait dengan ibadah doa, iaitu tawassul adalah kita menjadikan sesuatu sebagai perantaraan antara kita dengan Tuhan dalam kita berdoa. Dan tawassul ini ada disebut at-tawassulul masyru', tawassul yang disyariatkan. Dan secara asasnya tawassul yang disyariatkan ada 3 yang diajar oleh Nabi SAW. Yang pertamanya adalah kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, kita bertawassul dengan amalan salih yang telah kita lakukan. Dan yang ketiganya, kita bertawassul dengan doa orang salih yang masih hidup. Inilah yang diajarkan dalam agama kita ini. 3 inilah yang paling utama sekali untuk kita lakukan dalam pengamalan hidup seharian kita yang terkait dengan ibadah doa.
Apabila kita sebut bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah, ini berdalilkan kepada firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang baik tersebut. Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maknanya sambil berdoa adanya tawassul dengan nama Allah. Yang kedua adalah tawassul dengan amalan salih. Tawassul dengan amalan salih ini adalah amalan yang disyariatkan, dan kita ma'ruf dan kita maklum bahawasanya amalan salih itu merupakan amalan yang mencakupi ikhlas niat seseorang kepada Allah serta menepati petunjuk Nabi SAW. Jika amalan itu ikhlas dan menepati sunnah Nabi SAW, barulah selayaknya amalan itu dinilai sebagai amalan salih. Jadi apabila kita telah melakukan amalan dengan penuh keikhlasan dan amalan itu pula menepati petunjuk Nabi SAW, maka boleh kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantaraan amal salih tersebut. Dalam hadis Al-Bukhari di banyak tempat menceritakan berkenaan dengan kisah berkenaan dengan 3 orang lelaki yang terperangkap di dalam gua, yang disebut dalam banyak bab sebagai hadisul ghar, yang menceritakan tentang 3 orang lelaki yang terperangkap di dalam gua, sehingga disebut intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum, 3 orang lelaki telah bermusafir dari kalangan umat sebelum kamu, sehinggalah mereka pergi bermalam di dalam sebuah gua. Sebaik sahaja mereka masuk ke dalam gua tersebut, tiba-tiba satu batu besar jatuh daripada atas bukit, maka menutupi pintu gua tersebut. Maka salah seorang daripada mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu daripada batu besar ini, melainkan kamu berdoa kepada Allah bisalihi a'malikum, dengan menggunakan perantaraan amalan salih daripada kamu. Maka lelaki yang pertama menceritakan bagaimanakah sikap dia dengan kedua ibu bapanya, betapa baiknya dia, betapa dia menjadi anak yang salih kepada ibu bapanya. Lalu dia berdoa, dia mengatakan, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altuhu ataupun in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, sekiranya aku melakukan amalan itu semata kerana mengharapkan redamu, iaitu semata kerana ikhlas terhadapmu, maka selamatkanlah kami daripada batu besar ini. Maka terbuka pintu gua, menggambar mustajab doanya dengan menggunakan tawassul dengan amal salih. Lelaki yang kedua menceritakan pula, Allahumma kanat li ibnatu ammin wa kanat ahabbun nasi ilai. Ya Allah, aku mempunyai seorang sepupu perempuan dan dia merupakan wanita yang paling aku cintai. Dia kata, fa'aradtuha an nafsiha famtana'at minni. Aku nak memilikinya tetapi dia enggan bersama dengan aku. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sehinggalah apabila beliau ataupun perempuan itu dia terkesan dengan kemarau panjang sehingga menjadikan keuangannya tidak cukup, maka dikatakan dia datang kepada sepupu lelakinya itu untuk dia meminta duit atau dia nak meminta bantuan keuangan. Lelaki ini setuju, tetapi dia kata, ala an tukhalli baini wa baina nafsi, kita mesti berdua-duaan. Maka wanita itu pun proceed, wanita itu setuju. Tetapi apabila ingin berlakunya perzinaan antara mereka berdua, maka wanita tersebut mengatakan, la yahillu laka an tafaddal khatim illa bihaqqih, tidak halal bagi kamu nak memasukkan batang celak ke dalam bekasnya tanpa sebarang hak, iaitu tidak halal untuk mereka mengadakan hubungan kecuali setelah berkahwin. Maka lelaki itu pun berasa takut dan dia meninggalkan wanita tersebut serta 120 dinar daripada emas yang telah dia berikan kepada wanita itu.
lalu dia berdoa kepada Allah dengan amal saleh, menunjukkan meninggalkan maksiat pun termasuk dalam amal saleh. Bukan meninggalkan maksiat ni macam salat puasa sahaja, tetapi meninggalkan maksiat juga termasuk dalam kategori amal saleh. Maka dia kata, Allahumma in kuntu fa'altuhu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, sekiranya aku melakukan perbuatan tersebut, yakni meninggalkan zina semata kerana mengharapkan ikhlas kerana-Mu, maka kau selamatkanlah kami daripada batu besar ini. Maka pintu gua pun terbuka sedikit. Lelaki ketiga pun menggunakan doa yang sama. Hadis ini panjang dan saya telah sebut banyak kali di kebanyakan tempat. Maka kesimpulannya, ini adalah dalil berdoa dengan amal saleh, iaitu bertawassul dengan amal saleh, menjadikan amal saleh sebagai perantaraan antara kita dengan Tuhan dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan buka di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ada berkenaan dengan biografi Al-Imam Abu Ali Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Ada dinukilkan kata-kata Al-Fudail Ibn Iyad sebelum beliau meninggal dunia. Dia kata apa? Dia kata, Allahumma, ya Allah, dia kata, berilah, seolah-olah matan dia saya lupa, tetapi maksud dia, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku bihubbi iyak. Macam itulah maksud dia lebih kurang, dengan kecintaanku kepadamu. Maknanya seolah-olah contohlah, Allahumma arhamni bihubbi iyak. Ya Allah, kau rahmatilah aku dengan kecintaanku kepadamu. Maka Allahumma arhamni itu doa. Bihubbi iyak ini adalah tawassul dengan amal saleh. Kecintaan kita kepada Allah, cintanya kita kepada Tuhan kita, hakikatnya termasuk dalam amalan saleh. Itu amalan hati kita, iaitu sayang kepada Tuhan, cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah amalan saleh. Jadi sama ada Allahumma ghafirli bihubbi iyak ataupun Allahumma arhamni bihubbi iyak. Jadi kita doa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal saleh. Dan kita dah selesai. Yang ketiganya adalah bertawassul dalam arti kata kita memintakan orang saleh berdoa bagi pihak kita. Yang ni dibenarkan. Minta orang saleh berdoa bagi pihak kita. Maknanya kita telefon ataupun kita jumpa kepada mana-mana tokoh agamawan, pada tokoh ulama, kita kata, Ustaz, tolong doakan kepada Allah untuk saya. Bukan kita minta daripada dia, dah, itu salah. Tetapi kita kata, wahai Ustaz, tolong doa kepada Allah untuk kebaikan saya. Yang ni dibenarkan. Jadi jangan salah faham. Jadi yang ni dibenarkan. Jadi kata Nabi SAW, kata penulis kitab di sini, ولهذا كانت عامة الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله تشتمل على التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. Oleh kerana itu, majoriti doa Nabi yang maksur daripada baginda dan juga daripada Nabi-Nabi yang terdahulu, kebanyakannya menggabungkan dan menghimpunkan tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat Allah. Contohnya apabila dikatakan oleh Nabi Allah Shu'aib alaihi salatu wassalam, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina ni doa. Wa anta khairul fatihin ni adalah tawassul dengan nama Allah dan sifat Allah. Dan begitu juga dengan doa Nabi Allah Isa alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami. Ini doa, ni permintaan, doa talab. Dan wa anta khairur raziqin. Kau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang ini tawassul dengan sifat Allah. Tawassul dengan nama Allah Ar-Razzaq. Tawassul dengan sifat Allah sebagai khairur raziqin. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Antara doa Nabi yang Nabi ajar kepada Abu Bakar Siddiq untuk Abu Bakar membacanya di dalam salat. Yang ni Abu Bakar diminta kepada Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, alimni kalimat aquluhunna fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku doa untuk aku bacanya di dalam salat aku. Maka Nabi SAW mengatakan, katakanlah wahai Abu Bakar, atau bacalah wahai Abu Bakar,
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak, dan tidak ada Tuhan yang dapat mengampunkan dosa selainmu ya Allah. Maka ampunkanlah aku dengan pengampunan yang datang dari sisimu, dan kau rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Innaka antal ghafurur rahim. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita tengok dekat mana doa minta dan di mana ada tawassul. Tawassul dengan nama Allah dan sifat Allah. Dia kata, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini tawassul dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan menggunakan nama-nama yang baik. Ya Allah ya Ghaffar ighfirli. Wahai Allah Tuhan yang maha pengampun, ampunkanlah aku. Ya Allah ya Rahim irhamni. Wahai Allah Tuhan yang maha penyayang, kau sayangilah aku. Ya Allah ya Razzaq. Wahai Allah Tuhan yang maha pemberi rezeki, urzuqni rizqan halalan tayyiba. Berikanlah kepada aku rezeki yang halal lagi baik. Jadi doa, boleh doa dengan doa sedemikian. Kata penulis kitab hafizahullahu ta'ala, bal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ummatahu ay yatawassalu ila Allah azza wa jalla bi'umumi asma'ihi al-husna. Bahkan ada riwayat yang menunjukkan Nabi mengajarkan umatnya untuk bertawassul kepada Allah dengan keseluruhan nama-nama Allah yang baik. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asaba ahadan qattun hammun wal ma asaba ahadun qattu hammun wala hadhanun faqal Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه خيرا وأبدله مكانه فرجا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Yang membawa maksud hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tidaklah ditimpanya seseorang itu dengan perasaan sedih, dia rasa sukar dan dia rasa sulit, wala hazan, dan tidak juga rasa duka cita. Maknanya seseorang yang penuh dengan kerisauan, penuh dengan keresahan jiwa dan kesedihan, lalu orang ini dia membaca doa, Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Wa ibnu abdik. Aku adalah anak lelaki kepada hamba Kamu, ya Allah. Wa ibnu amatik. Dan aku adalah anak lelaki kepada hamba perempuan-Mu, ya Allah. Iaitu mak kita. Ibnu abdik itu ayah kita. Ibnu amatik. Kerana ibu kita, ayah kita adalah hamba Allah. Nasiyati biyadik. Orang kata apa? Ubun-ubun kepalaku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk. Hukummu berlalu kepada diri aku ini. Ketetapan kamu berlaku secara adil buat diriku. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta, di sini dia punya poin penting. Noktah pentingnya, aku memohon kepada kamu ya Allah dengan semua nama yang merupakan milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang mana kau telah namakan dengan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun dengan nama-nama yang telah kau ajarkan kepada salah seorang hamba-hamba-Mu. Au anzaltahu fi kitabik, dengan nama-namamu yang telah kamu sebutkan di dalam kitab-Mu, yakni Al-Quran. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak,
atau nama-nama yang kau sembunyikan yang hanya terkhusus hanya mu sahaja yang mengetahui dalam ilmu ghaib di sisimu, antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, supaya engkau menjadikan Al-Quran sebagai rabi' qalbi. Rabi' ni adalah orang kata bunga-bunga, sebagai penyerilah, sebagai penyegar bagi jantung hatiku. Wa nur sadri, sebagai cahaya bagi dadaku. Wa jila'a huzni, sebagai penghilang, penawar kepada kesedihanku, dan sebagai sesuatu yang menghilangkan keresahan dan kegusaran dalam jiwaku. Melainkan Allah akan menghilangkan keresahan dan kesedihannya. Maksudnya sesiapa sahaja yang sedang bersedih, yang sedang rasa resah gelisah, kalau dia baca doa ini, maka Allah akan memustajabkan doa tersebut. Jadi oleh kerana itu kita lazimilah untuk kita membaca doa ini. Hakikatnya doa ini adalah dalil yang menunjukkan nama Allah tidak terkhusus kepada 99 sahaja. Walaupun kita tahu dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi kita SAW mengatakan inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman, Allah mempunyai 99 nama, tetapi ia sama sekali tidak menafikan Allah mempunyai lebih daripada 99 nama. Kerana apabila kita mengatakan bahawasanya la uhsi sana'an alaik, tidak mampu aku menghitung pujian kepadamu, setiap kali kita menyebut nama Allah, maknanya kita memuji Allah. Kalau kita menyebut 99 nama Allah dan kita dianggap memuji nama Allah dengan 99 pujian, itu menunjukkan kita mampu menghitung pujian. Tetapi apabila Rasulullah SAW mengatakan Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alaik, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu, menunjukkan nama-nama Allah tidak terhitung jumlahnya, jauh lebih banyak daripada 99 nama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah patut kami mempelajari doa ini? Maka Nabi kata, bahkan dituntut bagi mereka yang mendengarnya untuk mempelajari doa ini. Dan disebut juga oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, yang kita pun maklum bahawasanya Syekh Abdul Razak Al-Badar, kesemuanya ini diambil daripada kitab Ibn Al-Qayyim Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i syafi, ataupun kitab Ad-Da' wa Dawa' oleh Ibn Al-Qayyim itu. Jadi Ibn Al-Qayyim mengatakan bahawasanya antara tawassul adalah tawassul dengan tauhid kepada Allah. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, ayushra'u wa yundabu tawassulu ila Allah subhanahu wa ta'ala bihadhihi alwasilati al'azimah. Dituntut bagi kita ini bertawassul kepada Allah dengan wasilah yang agung ini. Wahiyya tauhiduhu wal imanu bihi azza wa jal, iaitu kita mentauhidkan Allah dan beriman dengan Allah azza wa jal. Fahadhihi min a'zamil wasail, ini adalah antara wasilah yang paling besar untuk memustajabkan doa kita. Wa min syawahidi hadha tawassuli ma dzakarahu Allah azza wa jalla min du'ail mu'minin, antara syawahid, bukti yang menjadi asas kepada tawassul dengan tauhid ini adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Yang ni adalah antara 5 doa yang dilakukan dalam ayat-ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan boleh teliti terjemahan dan maksudnya di situ, dan ia adalah isyarat bahawasanya antara wasilah paling penting kepada kita untuk digunakan dalam berdoa adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada noktah yang ke-12 yang merupakan noktah yang kedua sebelum yang terakhir. Al-amru tsani asyar, perkara yang ke-12, at-tasadduqu baina yadayi doa, bersedekah sambil kita berdoa. Sama ada kita nak dahulukan sedekah sebelum doa ataupun sedekah selepas doa, kedua-duanya dibenarkan. As-sadaqatu laha sya'nun 'azim, sedekah mempunyai kedudukan yang besar. Wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda mengatakan, sadaqatu sir tudfi'u ghadab ar-rabb,
sedekah secara sembunyi memadamkan murka Tuhan kepada seseorang. Wala syakka anna zawala ghadabir rahman azza wa jal anil abdi sababun li ijabati du'aihi. Tidak ada syak lagi bahawasanya sekiranya Tuhan tidak murka kepada kita, itu merupakan suatu sebab untuk Tuhan memustajabkan doa kita. Wa hiya aidan min jumlatil a'mali salihati allati yushra'u lil mu'mini an yatawassala biha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersedekah juga termasuk dalam kategori amalan saleh, yang mana yang kita katakan sebentar tadi, tawassul dengan amal saleh. Maka sekiranya kita bersedekah, kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan asbab sedekahku ini yang mengharapkan redha-Mu semata-mata dan tidak ada sebab yang lain, maka kau permudahkanlah urusan aku, sebagai contoh. Maka yang ini dibenarkan. Dan yang terakhir adalah perkara yang ke-13 adalah taharril ad'iyah allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ad-du'a ma'aha mustajabun. Kita mencari doa-doa yang maksur daripada Nabi, yang Nabi bagi tahu kepada kita, kalau kita melakukan doa seperti ini, doanya akan mustajab. Contohnya adalah wa min amsilati hadhihi al-ad'iyati qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah contoh da'watu Dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu. Adalah doa Zinnun, doa Nabi Yunus alaihi salam, yang mana dibacanya ketika dia berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin fa innahu lam yad'u biha rajul. Kerana tidak ada seorang lelaki pun yang berdoa dengan doa ini dalam sesuatu urusan, melainkan Allah akan memustajabkan doanya tersebut. Jadi kita lazimi dalam minta apa sahaja, kita boleh membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang lelaki berdoa di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah bi ismihi al-azim alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Seorang lelaki ini dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada kamu bahawasanya buatmu lah segala pujian. La ilaha illa antal mannan. Tidak ada Tuhan selain kamu, Tuhan yang maha pemurah. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan juga bumi. Ya dzal jalali wal ikram, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha mengurus tadbir. Maka Nabi SAW mengulas doa ini dengan katanya, laqad da'allaha, sesungguhnya lelaki ini telah berdoa kepada Allah bi ismihil azim, dengan bi ismihil azim, dengan nama Allah yang maha agung, allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang mana apabila seseorang berdoa dengan nama-nama ini, doanya akan mustajab, dan apabila seseorang meminta dengan nama-nama ini, maka permintaannya itu akan diberikan. Wa taqaddama qariban du'a'ur rajul allazi tawassala ila Allah bitauhidihi wa imanihi bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Jadi inilah beberapa dawabit, kriteria-kriteria, syarat-syarat yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, dan disyarahkan secara panjang lebar oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badar dalam kitabnya Ad-Du'a'ul ladzi la yurad, doa-doa yang tidak ditolak. Keseluruhannya ada 13 perkara yang menjamin seseorang itu memastikan doa-doanya itu sebagai doa yang mustajab. Yang mana jika kita boleh pergi secara ringkas berkenaan dengan ke-13 perkara tersebut, adalah dikatakan di sini, yang pertamanya hudurul qalb, iaitu kita berdoa dengan kehadiran jantung hati kita ini, fokus dan khusyuk. Yang keduanya sadafa waqtan min awqatil ijabah, doa yang kita baca itu menepati waktu mustajab doa. Yang ketiga wasadafa khusyu'an fil qalbi, kita berdoa dengan penuh rendah diri dan rendah jiwa dan penuh kehinaan kepada Tuhan. Dan yang keempat wastaqbala da'i al-qiblah,
kita menghadap ke arah kiblat semasa berdoa. Yang kelima, berdoa dalam keadaan suci, dalam erti kata suci tubuh badan, dalam erti kata berwuduk, dan juga suci jantung hati daripada kotoran maksiat dan perkara-perkara mazmumah. Yang keenam, mengangkat tangannya, wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan kepada Allah semasa berdoa. Yang ketujuh, wa bada'a bihamdillahi wassana'i alaihi, kita memulakan doa kita dengan memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah kita mendahulukan doa kita dengan istighfar dan taubat. Kemudian yang berikutnya kita berdoa dengan penuh adab dan santun dan bahasa yang sopan kepada Allah. Kita berdoa dengan penuh pengharapan dan rasa takut. Kita berdoa dengan tawassul, menggunakan nama Allah dan sifatnya serta ketauhidan kita kepadanya. Dan kita berdoa wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqah, dan kita bersedekah di dalam doa yang kita lakukan itu. Kemudian yang kita katakan sebentar tadi, setelah disebut oleh yang terakhirnya adalah dengan menggunakan doa-doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi ceritakan siapa yang berdoa dengan doa begitu, doanya akan dimustajabkan, seperti doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan Ibnul Qayyim mengakhiri doa ini ataupun perbahasan ini dengan kata-katanya, fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abada. Doa ini tidak hampir-hampir tidak akan ditolak selama-lamanya, kata Ibnul Qayyim. Maknanya sekiranya kita melakukan doa-doa sebegini, maka sudah pasti doa ini tidak akan ditolak oleh Allah. Hampir-hampir doa sebegini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya nak pergi sebelum kita tamat kepada perbahasan ini dengan menjawab beberapa persoalan yang diajukan oleh para penonton kita. Hafizakumullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga semua penonton daripada perkara yang maksiat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah seseorang itu dikira istidraj sekiranya dia kembali berbuat dosa selepas Allah memakbulkan doanya? Baik. Sebenarnya kita kena faham definisi istidraj. Bahawasanya istidraj ini adalah sesuatu nikmat yang Tuhan berikan kepada seseorang dengan tujuan untuk menyesatkan dia. Dan istidraj ini seperti yang berlaku kepada Qarun, Allah berikan harta benda yang banyak kepadanya. Seperti yang berlaku kepada Fir'aun, Allah memberikan kekuasaan dan kerajaan kepada dirinya. Tetapi kekuasaan dan kerajaan, harta benda yang banyak yang dimiliki oleh Fir'aun dan Qarun ini menyebabkan mereka menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi sebenar istidraj. Jadi selama mana seseorang itu, kalaulah Allah mustajabkan doanya dalam keadaan dia baru lepas bermaksiat, tetapi dia rasa bersalah dan kembali kepada Tuhan, maka itu tidak membawa dan memaksudkan istidraj. Kerana istidraj ini menyesatkan seseorang. Tetapi seseorang yang menjaga jiwanya apabila dia sedar Tuhan masih mustajabkan doanya sedangkan dia telah melakukan dosa dan maksiat kepada Tuhan, lalu dia kembali kepada Allah dengan penuh pengampunan dan mengharapkan rahmat dan kasih sayang Tuhan, maka itu tidak termasuk dalam kategori istidraj. Wallahu a'la wa a'lam. Kemudian saya nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Ada soalan daripada Kins Cikin. Assalamualaikum Ustaz, apa nama doa ketika kita bersedih tadi ya Ustaz, rujukan? Baik, doa itu ada dikongsikan dalam ruangan komen oleh sahabat-sahabat kita ini tadi, yang mana Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik, yang seumpamanya itulah. Doa itu adalah doa yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi tuan-tuan boleh search terjemahannya di mana-mana ruangan, tapi matannya ada dikongsikan oleh rakan-rakan kita tadi. Ada soalan daripada Puan Marisa Mansur. Salam Ustaz. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya nak baca dalam doa, term apa yang betul ya, rezeki yang engkau berikan atau engkau pinjamkan? Dalam Al-Quran adalah dia guna istilah al-i'ta', maknanya rezeki yang direzekikan ataupun rezeki yang diberikan oleh Allah ataupun yang dikurniakan oleh Allah. Tetapi sebenarnya ini semua adalah mainan bahasa sahaja. Bukanlah maknanya kalau kita baca
kau berikan tak betul, jadi yang betulkan pinjaman. Ni sama macam orang kata lah, tak boleh sebut murah rezeki, kerana murah ni maksudnya rezeki kita akan sedikit. Jadi jangan main dengan mainan bahasa dalam doa ni. Kita ni seolah-olah kita mengharap, seolah-olah kita menyangka yang Tuhan tak faham apa yang kita doa. Sebab tu berlaku kesilapan. Tuan-tuan perasan tak baru ni macam viral, sebenarnya pada tahun lepas lagi dah viral. Ada orang kata kita tak boleh sebut corona, kita kena sebut KIF-19. Saya bila dengar, saya kata hebat benar bahasa Arab orang ini. Sebenarnya bila kita sebut, tak boleh sebut corona kerana corona ni maksudnya berterusan, bersambung. Seolah-olah kita ni bila kita cakap macam tu, seolah-olah Allah ni tak tahu apa yang kita maksudkan. Kita ingat Allah ni apa dia? Kita ingat Allah kawan kita ke? Allah Maha mengetahui. Saya bukan, tapi maksud ni, ucapan saya ni merujuk kepada yang isu corona. Tak boleh sebut corona tapi kena sebut KIF kerana KIF maksudnya berhenti. Jadi ini semua adalah fahaman yang bagi saya tidak berpijak di bumi yang nyata dan menyanggahi sebenarnya apa yang difahami oleh para ulama. Sebut corona je lah. Syekh Sudais sebut corona, dia kata dalam doa kunut nazilah ataupun dalam doa kunut yang dibacanya di Masjidil Haram, Syekh Sudais sebut dalam corona, perkataan corona ni. Bukanlah Syekh Sudais ni dia kata tak, corona ni maksudnya bergabung, bercantum, berterusan. Jangan salah faham. Jadi sebenarnya tak ada isu pun, ni mainan bahasa sahaja. Jadi kita katakan dalam hal ni yang tepatnya adalah rezeki yang kau berikan. Hakikatnya semua kita ni adalah pinjaman Allah, tak ada isu pun. Jadi kalau saya cakap terima kasih ya Allah, adakah sama maksud itu dengan Alhamdulillah? Kita baca dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu lebih utama mengucap Alhamdulillah. Terima kasih adalah menzahirkan syukur. Hakikatnya tidak ada masalah, tetapi menzahirkan syukur dengan lidah adalah dengan menyebut Alhamdulillah. Baik, ada yang bertanya, boleh Ustaz bagi tahu sekali lagi nama-nama Allah tadi? Saya sempat tangkap Badi' Us-Sami' je. Okey. Adalah yang disebutkan di sini yang saya kongsikan tadi. Doa seorang lelaki, dia kata Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada kamu bahawasanya buatmu sahajalah segala pujian. La ilaha illa anta al-mannan, tidak ada Tuhan selainmu, al-mannan, Tuhan yang maha memberi nikmat. Badi'us samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan langit-langit dan juga bumi. Ya zal jalali wal ikram, Tuhan yang maha mempunyai kemuliaan dan keagungan. Ya hayyu ya qayyum, Tuhan yang maha hidup lagi maha mengurus takbir. Baik, jangan risau bila kita tak sempat dengar kerana kuliah kita ini nanti akan disimpan di ruangan Facebook kita, jadi boleh tonton balik sebenarnya. Ada soalan, salam Ustaz, kita tahu takdir kita telah ditetapkan di Lauh Mahfuz, tapi boleh ke kalau kita berdoa supaya takdir tersebut ditukarkan kepada kehendak kita, contoh berdoa secara spesifik supaya, atau sebaiknya berdoa soalan yang baik, atau sebaiknya kita cuma sepatutnya berdoa yang tidak spesifik, ya Allah berikanlah aku apa yang terbaik untuk aku. Hakikatnya itulah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan kita pun maklum dan kita tahu bahawasanya takdir boleh berubah hakikatnya dengan doa, seperti yang disebut dalam hadis la yuraddul qada illa bid-du'a. Tetapi kita mengatakan yang terbaik adalah kita berdoa dengan menyerahkan kembali kebaikan itu kepada Allah. Kita tidak semestinya perlu spesifik, walaupun boleh, harus hukumnya kita berdoa secara spesifik, tetapi kita mengatakan boleh, yang afdalnya adalah kita berdoa seperti yang disebut dalam doa istikharah yang disebutkan sebentar tadi. In kana hadha khairan li, sekiranya ini baik untuk aku, maka kau tetapkanlah dia untuk aku. Boleh sahaja seseorang nak berdoa secara spesifik. Kalau macam dia nak doa, ya Allah berikanlah kepada aku kereta sekian dan sekian, boleh sahaja. Tetapi kita tak ada masalah. Allah boleh mustajabkan, ya Allah berikanlah aku duduk dalam rumah ni, untuk aku beli rumah sekian dan sekian, boleh sahaja. Ini dari sudut keharusan hukum tidak ada masalah, dan doa-doa sebegini maka insya-Allah akan dimustajabkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini.
Alhamdulillah pada malam ini kita telah menamatkan perbahasan kitab Ad-Du'aul Ladzi La Yurad, doa-doa yang tidak ditolak, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu taala, yang hakikatnya diambil daripada kitab Ad-Da' wad Dawa oleh Imam Ibn Al-Qayyim, ataupun nama penuhnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawa'i asy-syafi, yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.